pun dirasa. Adin, saya dapat dengar yang semalam lepas pasukan Malaysia 2 pulang agak sedikit merisaukan, tetapi nampak seperti keuntungan dari segi merchandise RRQ melonjak naik. Nampak macam begitu sekarang ni. Nampak begitu sekarang ini. Bukan penonton saja akan beli. Saya pun akan keluar pergi beli kalaulah ada merchandise RRQ yang dijual. Kerana itulah anda semua kena hadir di MyTech untuk mendapatkan begitu ganjaran yang lumayan. Tapi guys, kita tenangkan diri kita terlebih dahulu. Kita masuk semula ke dalam fasa drafting sekarang ini. RRQ Hoshi. 3 hero yang telah dikeluarkan buat ketika ini adalah Fanny, Wan, Beatrix. Jadi Iman tak boleh menggunakan hero kegemaran ataupun signature pick beliau. Manakala RSGPH, Akai, Julian dan juga Valentina yang dikeluarkan. Boleh saya katakan band-band yang lazim telah ataupun kerap kali dibawa keluar hero tersebut. Fanny seumpamanya memberikan respect kepada Demon Card yang mampu untuk bermain Fanny dengan sangat-sangat pantas dan lincah. Itu dia. Prioritize Franco. Franco akan terlebih dahulu diambil oleh pasukan Raja ini. RRQ Hoshi mengambil pick yang pertama. Ya, terus Franco diambil. Saya dah katakan 2 hero yang bakal menjadi rebutan, iaitu Beatrix dan juga Franco. Satu dah dikeluarkan, satu telah pun diambil. Maafkan saya, Link sebenarnya dah diambil oleh pasukan RSG Filipina. Agak terkejut sebenarnya. Link dilepaskan, tapi seakan-akan memberikan satu pancingan kepada pasukan RRQ untuk mendapatkan selaku first pick. Tapi mereka tak termakan kerana kita tahu Franco adalah counter terhadap Link. Saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan RGP. Walaupun ada Franco, tak ada takut pun langsung untuk mereka mendapatkan link ini. Walaupun boleh dikenakan beladihan sebentar nanti. Tapi saya pasti Demon Knight dengan kelincahan beliau akan cuba mengelak, mengkocek segala serangan yang bakal dikenakan. Dengan pemilihan yang kedua, sangat-sangat standard pick sekarang ini, iaitu Esmeralda. Boleh pergi ke bahagian backline, boleh meresap segala shield yang didapatkan oleh pasukan RRQ Hoshi sekarang ini. Ya, tetapi untuk pasukan RRQ Hoshi masih lagi ada counter yang mampu untuk memamah segala bentuk nyawa dan shield yang ada pada Esmeralda. Mungkin Dairos dapat diambil ataupun R7 boleh untuk mengambil Tamus sebagai satu matchup yang boleh dikatakan seimbang. Tetapi itulah dia Xavier dan juga prediction saya, Dairos telah diambil. Dairos telah pun diambil, boleh kita katakan direct counter. Tapi bercakap tentang counter, saya akan tertarik dengan apa ataupun sorakan yang telah pun dilakukan oleh ahli penyokong daripada pasukan RRQ. Dia tulis kat situ, let's beat the past meta. Boleh saya katakan ini juga adalah counter meta kepada kita para caster. Benar sekali. Saya pasti bukan setakat penonton, caster, production semua tak suka perkara tersebut. Tetapi kalau ada masalah teknikal harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita doa kuranglah sedikit masalah teknikal itu pada hari ini. Kita lihat bagaimana Atlas juga telah dikunci terlebih dahulu oleh pasukan RSGPH. Ada 2 hero AOE di sini. Fatal Link berkombinasi dengan Falling Star Moon dan juga Tempest of Blade. Kalau tepat pada waktunya boleh memakan pasukan pihak lawan, iaitu RRQ Hoshi. Boleh saya katakan bahawa setiap kali ada Franco, memang natural counter dia adalah Atlas. Sebab beladihan tak boleh di-cancel sekiranya dia ada sebarang stun atau knockout yang dikenakan ke atasnya. Tetapi Lancelot dan juga Kagura telah dibawa keluar. Lancelot semuanya memberikan atau memperkecilkan lagi hero pool yang ada pada Albert yang suka main hero-hero fast hand. Ya, benar sekali. Sebimbangnya dia antara pemain yang mahir membawakan Assassin di MSC 2022 ini. Walaupun bukan dalam meta tersebut, tetapi apabila berada di tangan Albert, seakan-akan mendapatkan satu buff yang berlainan caranya. Permainan yang jauh lebih kemas ditampilkan apabila Assassin berada di tangan pemain ini. Namun kita sasarkan kepada banning phase daripada pasukan RRQ yang mana Kagura dan juga Yif telah pun dikeluarkan. Jadi antara pick yang baik, mungkin Cecilian boleh diambil. Cecilian diambil untuk memberikan sikit. Sekarang Yif telah dikeluarkan sangat-sangat bijak daripada pasukan RRQ Hoshi. Kerana bagi pendapat saya, Yif ini ada sedikit sebanyak memberikan kesukaran kepada Xavier untuk pergi ke hadapan untuk mengeluarkan segala stun yang dimiliki. Tetapi sekarang ini RSGPH membawa masuk. Tak cukup satu, dia bawa 2 hero lincah di sini, iaitu Lilia. Dengan adanya Black Shoes boleh mengelakkan diri daripada tertangkap daripada Iron Hook maupun stun yang dimiliki oleh Xavier. Okey, kalau kita perhatikan sekarang ini, hero daripada Skylar tak ada lagi. 2 marksman telah dibawa keluar. Adakah Iritel akan dimainkan sekali lagi setelah pengeluaran Wan dan juga Beatrice dekat sini? Sebab Skylar, dia kalau main Iritel sekalipun, sama macam Lemon. Memang power spike dia sangat baik. Betul. Tetapi antara pick yang baik juga mungkin ada Cloud yang boleh diambil sama ada daripada pasukan RRQ maupun RSGPH. Tetapi Cloud telah pun dikuncikan seperti apa yang telah pun kita katakan. Namun
Albert tidak akan melepaskan genggamannya daripada sebuah assassin. Terus saja mengambil Vendetta yang kemungkinan besar berada di bahagian jungle. Ya, kita lihat bagaimana dengan adanya Benedetta ini mobility sangat-sangat tinggi. Untuk pasukan RSGP, mereka tak ada crowd control daripada single target lock. Wow. Mereka perlu mendapatkan satu tangkapan yang kemas ke atas Albert ini, dan tangkapan itu kemungkinan agak sukar untuk dilaksanakan. Dengan adanya Bruno pula di tangan pasukan RSGP, kemungkinan mereka harus bermain dengan lebih berhati-hati, lebih bersabar untuk mendapatkan power spike buat Bruno terlebih dahulu. Okey, saya nak cakap satu benda ni. Ya, tapi apapun inilah dia, drafting telah pun dilengkapkan. Perlawanan yang hebat pastinya bakal disaksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kuasa besar dua negara di dalam satu gelanggang yang sama. Bakalkah RRQ bermaharaja atau RSG yang menderhaka? Ayolah kita mulakan pusingan yang pertama bagi final upper bracket ini. Di antara dua pasukan yang cukup-cukup hebat, kita masuk ke dalam Land of Dawn. Medan pertempuran di antara pasukan RSG Filipina menentang RRQ Hoshi. Wow, sorakan daripada penonton yang menonton siaran langsung di sini boleh dirasai oleh semua orang yang hadir di MyTech. Sekali lagi kami ingin ingatkan kepada anda, dapatkan tiket untuk menyaksikan perlawanan yang cukup menakjubkan ini. Dua pasukan bertembung antara satu sama lain. Kedua-dua jungler akan fokus untuk mendapatkan purple buff mereka terlebih dahulu. Dan saya menjagakan Vin cuba untuk mengganggu, tapi apabila melihat Light berada di kawasan tersebut, beliau akan undurkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terpaksa berundur terlebih dahulu. Ada satu zoning yang dilakukan oleh Light. Cukup baik memberikan satu hadangan daripada Vin. Tapi Vin juga memberikan Iron Hook hanyalah untuk melakukan poking damage ke atas Light. Bukanlah satu perkara yang terlalu penting pada fasa awal permainan, kerana nampaknya Albert dan juga Demon Cut masih lagi aman dalam kawasan jungle mereka. Ya, RSGP sekarang ini perlu menunggu terlebih dahulu. Tapi Vin telah dikorbankan terlebih dahulu. Ketiadaan flicker yang menyebabkan beliau terkorban di kawasan tengah tersebut bukanlah satu permulaan yang baik untuk pasukan RRQ Hoshi. Tetapi masih lagi awal untuk kita menentukan outcome buat game kali ini. RSGP, apa yang saya ingin katakan, mereka memerlukan level 4 terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi untuk Light. Tapi sekarang ni Albert Albert dikepung, tetapi ada juga R7 berhampiran. Light pula yang dijatuhkan. Ada early game, jadi Albert akan gunakan sebaik mungkin kelebihan tersebut. wow, begitu pantas sekali. Light telah dikorbankan dengan ketiadaan barang-barang item untuk melengkapkan diri. Tapi Aqua nyawa agak rendah di sini. Belum ada Black Church, tapi Vin juga dalam masalah. Tempest of Blade diguna pakai. Demon mendapatkan satu kill ke atas Vin. Ditumbangkan buat kali yang kedua. mana-mana rancak berdosa sekarang ini. Sunfrost belum lagi masuk minit ketiga dan 3 kill telah didapatkan oleh kedua-dua pihak. Tetapi pertarungan akan diteruskan sekali lagi di kawasan turtle. Ya, telah pun dimulakan, malah hampir saja berakhir. Tapi Demon Knight akan dikorbankan. Di atas dinding pun dia masih lagi belum selamat sebenarnya. Ada satu tusukan daripada Albert, tapi lihat di bahagian belakang oleh R7 menjadi mangsa. Satu untuk satu, tapi Nas akan tidak berjaya untuk pulang. Mungkin akan dikepung, tapi sebenarnya Albert akan membiarkan saja pemain ini untuk melarikan diri. Dalam masa yang sama, Iman satu lawan dengan dua. Pancaran Downing Light juga dilepaskan, tapi tiada masalah untuk Bruno terus melakukan pertahanan di dalam turretnya. Iman sebentar tadi sangat-sangat bijak, sangat peka dengan flicker yang telah digunakan pakai oleh Vin untuk menggunakan blooding hand. Sempat untuk beliau menggunakan sliding tackle untuk melarikan diri. Kalaulah dia tak sempat menggunakan, kemungkinan Iman akan dikorbankan. Tapi Light sekarang ini Light telah berjaya untuk menangkap Vin. Tempest of Blade diguna pakai ke atas Vin. Dan akhirnya tiada sebarang peluang. Banyak juga ultimate dikenakan ke atas seorang pemain sahaja, Din. ya, ini yang harus dilakukan oleh pasukan RSGP. Setiap kali ada Fatal Link dan online, terus pergi cari sesiapa sahaja daripada pasukan RRQ Hoshi supaya mereka boleh menjatuhkan ahli tersebut dan menguasai penguasaan map semula. Daripada perbezaan gol tak begitu jauh. Daripada segi objektif, baru satu turtle saja
semula yang telah didapatkan oleh pasukan RRQC. Dan sekali lagi Light mengejar Vin. Vin mungkin dia akan ditumbangkan buat kali yang keempat. Jatuh ke tangan Aqua. Ada pancaran Donilat tetapi tidak cukup untuk menghalang pergerakan agresif daripada pasukan Filipina ini. Aqua gunakan Black Juice kembali ke bahagian belakang, mengembalikan nyawanya juga. Tapi Electro Final Blow mungkin akan memberikan satu penamat ke atas riwayat pemain ini. Tapi ada bantuan daripada Light, memberikan satu bantuan yang cukup cemerlang. Tapi satu Fatal Link pula masuk. Combo dengan Blika. Dua orang ditangkap, dua juga dikorbankan. Double kill untuk Demon Kite. Ya, kita lihat bagaimana Light dia memancing saja. Dia hanya menunggu saja Fatal Link tersebut. Apabila dah adanya Fatal Link dan ahli pasukan pihak lawan dah membazirkan segala skill set mereka, dia masuk semula dengan perfect match. Dia masuk semula dengan Fatal Link dan kombinasi bersama dengan Demon Kite memberikan ganjaran yang begitu lumayan kepada pasukan RSGPH. Pada minit yang keempat, 1000 kutipan gol telah berjaya dikutipkan oleh mereka. Vin sekarang ini harus berwaspada, harus main dengan lebih berhati-hati. 4 kematian seawal-awal minit keempat ini bukanlah satu perkara yang baik. Ya, bukan sebuah perkara yang baik, tapi Turtle yang seterusnya juga berjaya untuk dimiliki. Lihat dari segi gol sebenarnya RSG dapatkan kelebihan, tapi dari segi map control RRQ masih lagi mendominasi. Ya, kalau kita lihat daripada sudut pengambilan emblem sekarang ni, kita lihat Benedetta daripada Albert sentiasa akan memberikan kepada arah Demon Slayer ada sedikit sebanyak attack speed untuk menambahkan lagi kelajuan attack beliau untuk clearkan minion maupun mendapatkan kutipan-kutipan kill. Begitu sama juga dengan Demon Kite, tiada perbezaan. Tetapi kalau kita lihat kepada Iman akan menggunakan weapon master, menambahkan lagi keupayaan damage pada fasa late game. Jadi kelengkapan item seperti Blade of Despair, kelengkapan seperti Demon Hunter Sword akan menambahkan lagi physical attack-nya pada late game. Jadi ada sedikit sebanyak scaling item yang dilengkapkan oleh Iman ini. Ya, benar sekali. Yang unik sahaja di sini yang mana Skylar gunakan Everrise untuk memberikan dia serba sedikit early game punya farming yang lebih baik. Apabila dilakukan poking, mendapatkan sedikit demi sedikit gold yang mana memberikan impak di fasa laning phase. Tapi lihat R7 1 lawan 2, levelnya agak sedikit sama saja menentang dengan Nas. Agak menarik apabila kita melihat R7 mempunyai sedikit kesukaran menentang di bahagian EX Split. Agak jarang sebenarnya untuk kita saksikan perkara tersebut terjadi. Ya, ini semuanya adalah ulang kaji yang telah dilaksanakan. Tapi sebelum itu Skylar telah pun ditumbangkan, tapi berbalas dengan satu juga. Satu goal lane untuk goal lane Light. Cuba untuk dikejar. Terus saja pengenaan Bloody Heart dikobohkan dengan Flicker, menguncikan kill tersebut. Aqua sempat dia melakukan outplay, memberikan satu pancingan saja ke atas R7, tetapi R7 juga berjaya untuk melarikan diri. Nampaknya menarik di bahagian bawah dan juga di bahagian atas telah pun dimusnahkan. hanya satu momen sahaja yang diperlukan oleh pasukan RRQC untuk mengubah arus perlawanan ini. Gerakan cermin yang telah dilaksanakan oleh mereka pun sangat-sangat bijak. Seorang mendapatkan tarik di bahagian bawah, manakala pihak lawan mendapatkan tarik di bahagian atas. Walaupun Skylar sebentar tadi hampir dijatuhkan, tapi dibalas semula dengan 2 kutipan kill yang telah didapatkan oleh Albert. Vin sangat-sangat bijak sebenarnya, namun begitu Light. Oh, Light dalam masalah sekarang ini, tapi dia akan terus saja dikorbankan. Albert mendapatkan kill tersebut. Ada Turtle, Demon Kite dapat kuncikan, tapi Tempest of Blade terpaksa untuk dibazirkan untuk dia melarikan diri daripada pertempuran tersebut. 1 kill, 1 Turtle. Trade yang cukup-cukup cemerlang dilakukan di antara kedua-dua belah pasukan ini. Agak terdesak gerakan daripada Light sebentar tadi. Jarang sekali dia melaksanakan pergerakan-pergerakan tersebut. Tetapi kemungkinan ada miscommunication mengatakan masuk sahaja Light, tetapi rakan-rakan dia tidak bersedia untuk melaksanakan follow up ke atas Fatal Link yang telah digunakan pakai oleh Light sebentar tadi. Tetapi pada minit yang ke-7 kita lihat bagaimana permainan Vince sekarang ini. Dia tak terlampau terburu-buru seperti awal perlawanan. Dia jaga positioning, dia tunggu saat yang sesuai untuk keluarkan hook dan juga menggunakan flicker dan juga beladihan kepada target yang sesuai. Dan ini yang mengubah semula corak permainan pasukan RRQ yang kemungkinan ada teamfight yang bakal dilaksanakan di bahagian tengah ini. Tetapi adanya pancaran downlight tepat mengenai 3 orang pemain serba sedikit poking damage menyebabkan mungkin mereka tidak bersiap sedia untuk memulakan pertempuran. Vin, dia telah pun diketahui posisi tersebut, mungkin dia akan dikorbankan. Light telah masuk, Fatal Link berjaya untuk mendapatkan fake, tapi Flicker digunakan pakai untuk melarikan diri. Malah Conceal juga cuba untuk melakukan counter attack. Kali itu Final belum masuk, begitu juga dengan Blazing Duet cukup yakin ke Aqua telah pun dikorbankan, tapi dia berkat di belakang mendapatkan Vin. 1 untuk 1, tapi double kill pula untuk Demon Kite mengakhiri pertempuran tersebut.
Wow, lihat bagaimana peeling di antara kedua-dua pasukan ini. Pancingan di antara kedua-dua pasukan ini. Mereka memaksa Light untuk pergi ke hadapan tangkap Vin. Walaupun Vin ada flicker, masih lagi sempat untuk menyelamatkan diri. Kemudian pasukan RRQ Hoshi pula yang paksa Aqua untuk menggunakan dia punya Black Shoes. Apabila dia pulang semula ke bahagian tengah, dia juga telah dijatuhkan dan membenarkan Demon Kite pula untuk masuk semula. Jadi kedua-dua pasukan mereka tak gunakan semua resources mereka, semua sumber mereka ke dalam satu team fight. Mereka simpan terlebih dahulu dan masuk semula apabila saat itu diberikan kepada mereka. Inilah antara babak-babak kenapa kedua-dua pasukan ini berada di upper bracket. Permainan IQ yang sangat-sangat tinggi ditunjuk oleh kedua-dua pasukan ini. Ya, lihat bagaimana mereka punya aset juga dekat sini. Agak seimbang, satu demi satu, satu untuk satu. Permainan yang cukup cantik, cemerlang dilakukan oleh kedua-dua belah pasukan ini. Seperti yang apa telah pun diperkatakan oleh Adin, mereka sememangnya layak berada di sini. Ya, kalau kita perhatikan daripada segi kelengkapan item juga untuk pasukan RCPH, walaupun memiliki kelebihan 1.7k, tapi tidak banyak berbeza. Diperhatikan untuk item bagi Albert pula, 2 item kekerasan tetapi masih merasakan damage yang terlalu ketara. Waktu ini pasukan RSGPH juga untuk matahkan serangan. Dia cuba untuk matahkannya. Electrofine belum diguna pakai. Light telah pun dikorbankan. Albert masuk berseorangan tetapi dia akan terus dihalau oleh Demon Kite. Masih lagi belum melepaskan satu perkenaan Tempest of Blade. Menunggu terlebih dahulu cukup untuk Light saja yang dijatuhkan. Light sebentar tadi dia ingat itu adalah lampu hijau untuk dia pergi ke hadapan, tetapi tibanya ada Inspector Vin sebentar tadi, tapi sekarang ini dalam satu keadaan yang cukup berbahaya, digepung dan terus saja ditarik. Pancaran Dawning Light menyebabkan Iman tak sempat pun untuk memasuki pertempuran tersebut. Dan sekarang ni Lord pastinya terbuka luas. Dua pertahanan bahagian hadapan untuk pasukan RSG telah pun ditumbangkan. Demon Kite berada berhampiran tetapi tidak diketahui. Dan akhirnya dia bakal meninggalkan posisi tersebut sebentar saja sebelum Lloyd untuk masuk ke bahagian depan. Dan terus saja Albert membunyikan Lloyd, tapi ada pancaran Dawning Light dikombongkan dengan Elton Final Blow. Unstoppable untuk Clay. Iman cuba untuk bertahan. Dia telah bertumbangkan apa di bahagian belakang. Mungkin akan dikepung, namun pasukan RRQ Hoshi masih bertindak disiplin memandangkan mereka mendapatkan Lord. Inilah momen yang mereka cari. Walaupun Fatal Links dibuka terlebih dahulu, tetapi outplay yang dilakukan, IQ yang ada pada pasukan RRQ Hoshi membolehkan mereka untuk menjatuhkan 2 orang pemain. Dan kita perhatikan daripada sudut ulangan pada waktu ini, perebutan Lord yang pada mulanya seperti apa saya katakan, Fatal Links terlebih dahulu, tetapi Albert kepantasan, kelincahan dia menggunakan retribution menyebabkan pasukan RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan. Ya, saya pasti pasukan RGPN tidak bersedia sekali lagi untuk memberikan follow up ke atas line, dan mudah saja untuk Skylar masuk ke bahagian belakang menggunakan Blazing dua beliau. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana pasukan RGPN perlu siap sediakan benteng pertahanan mereka. Ini merupakan lot yang pertama, agak mudah sedikit untuk pasukan RSGPH menumpaskan lot tersebut. Dengan kutipan gol sekarang ini berpihak semula ke tangan pasukan RRQ Hoshi. Benar sekali, 2000 gol telah pun dicapai oleh mereka. Namun begitu, inhibitor turret masih lagi belum berjaya untuk dimusnahkan. R7 dalam kedudukan yang agak berbahaya. Light akan terus saja menarik pemain ini menjadi santapan untuk pemain-pemain daripada pasukan RSGP di final. Tapi lihat di bahagian belakang, Demon Kite dapatkan 1. Clay telah pun ditumbangkan, monster kill. Tapi Light juga telah pun dijatuhkan. Di bahagian belakang itu Demon Kite akan membayar dengan nyawanya sendiri untuk 1 kill sahaja ke atas Clay. Tak adil, tak adil. Kalau pedang lawan dengan pistol daripada Blazing Duel, bagaimana pedang tersebut ingin mendapatkan kemenangan? Satu lagi tusukan yang diperlukan, tetapi Skylar sangat-sangat bijak dengan adanya attack speed yang begitu tinggi menumbangkan Demon Kite sebentar tadi. Tetapi Demon Kite ketika awal pertempuran tersebut, dia terus fokus ke bahagian belakang, dia terus fokus dekat arah Xavier kerana dia tahu Light akan menyelesaikan masalah R7 di bahagian hadapan. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut damage dealt, dua watak utama daripada pasukan RRQ Hoshi, Clay dan juga Albert. Kerana itulah Clay harus ditumbangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia boleh keluarkan damage, dia boleh keluarkan stun yang akan mengganggu komposisi line up untuk pasukan RSGPH. Ya, lihat bagaimana Albert. Ini apa yang saya katakan, assassin yang jarang kita nampak. Lihat bagaimana dia siapkan itemization. Adanya Curse Helmet, ada lagi Guardian Helmet dikombokan dengan Blade Armor serta Dominant Eyes.
Tiada sebarang item damage, tapi dia adalah damage dealer kedua tertinggi, kedua terbesar di dalam permainan ini. Ini semua adalah disebabkan skill accuracy yang ditampilkan daripada pemain jungler milik pasukan RRQ Hoshi ini. Ya, semuanya tepat mengena dan disebabkan itulah damage yang berterusan dapat dikeluarkan kepada RGPS. Tapi tak hairan Clay seharusnya memiliki damage yang paling banyak, mendominasi daripada sudut rotation, daripada sudut team fight sekalipun, daripada jarak jauh sekalipun. Dengan penggunaan Xavier, dia mampu untuk terlibat dalam pertempuran, sebuah pertempuran bertemu dengan pasukan RGPS. Dan Luminous Lord pada waktu ini telah dimunculkan. Pasukan RGPS pada awalnya memiliki momentum, tetapi RRQ Hoshi pada waktu ini mereka mendominasi semula. Kita lihat bagaimana Light pada awalnya berkali-kali mendapatkan fatal yang cantik, tapi sekarang ini dia perlu waspada. Kalau dia masuk dengan perfect match, ada Vin yang menunggu, ada stun daripada Xavier juga yang menunggu beliau. Jadi Light perlu memilih waktu yang sesuai, saat yang sesuai, menggunakan perfect match dan juga fatal link demi menangkap pasukan pihak lawan. Begitu juga perlu berwaspada dengan kedudukan Skylar, sebab kekecohan yang sedang berlaku, Skylar akan gunakan saat tersebut. Dia letak battle mirror image di bahagian hadapan, dia buka blazing duet, dia gunakan wind of nature, dia boleh meratakan pelbagai hero di tangan pasukan RSGPH sekarang ini. Ya, sekarang ini 10 sihir pertempuran telah pun dalam keadaan bersedia. Pastinya akan ada satu pertempuran berlaku. Pancaran Dowling nak dilepaskan lah dalam keadaan yang cukup rendah nyawanya. Namun RSG mungkin ingin masuk live. Mungkin akan menggunakan satu blinker cantik mendapatkan dua pemain dalam kedudukan yang cukup berbahaya. Kerana ada blazing duet yang cukup menyakitkan. Mega kill untuk Albert, double kill untuk Demon Knight. 2 gugur untuk pasukan RSG. Sekarang ini Levin mula yang ditumbangkan. Double kill juga untuk Albert, 3 gugur untuk pasukan RRQ menjadi yang keempat. Dalam pertempuran sekarang ini 6 orang gugur secara sekelip mata saja, meninggalkan 2 mid laner, 2 jungler di dalam medan pertempuran. Boleh saya katakan pertempuran yang seimbang untuk kedua-dua pasukan. 3 kematian diperoleh untuk kedua-duanya. Jadi tiada siapa yang dapatkan lot. Jadi kedua-dua pasukan boleh relax terlebih dahulu sementara rakan-rakannya yang lain hidup. Tetapi satu setup yang cantik oleh Light dipenuhkan dia dapatkan 3 kill sebenarnya pada terlebih dahulu, tetapi disebabkan Esmeralda Nas dia terlebih overextend, menerima tarik damage dan diperlihatkan dia telah dikorbankan oleh Clay sebentar tadi. Bro, kalau dekat Malaysia rank punya game dapat 3 man fatal link, kemungkinan tim tersebut boleh mendapatkan kemenangan. Tapi sebentar tadi seimbang sahaja, di mana walaupun satu fatal link yang cantik daripada RSGPH, tetapi RRQ Hoshi Albert sangat-sangat pintar pergi ke bahagian belakang, kacau komposisi line up di bahagian belakang, tidak membenarkan pasukan RSGPH collapse bersama-sama dengan fatal link yang telah dikemukakan oleh Light. Lihatlah KDA pula, walaupun 7 kematian tapi 11 assist yang telah didapatkan oleh Light. Semuanya dengan fatal link yang begitu kemas daripada beliau. 15 berbalas 14 daripada sudut kill. Goal pun tak begitu jauh, tak lebih 3,000 langsung daripada mana-mana pihak, menunjukkan kedua-dua pasukan ada peluang yang sama sahaja untuk mendapatkan kemenangan. Nampak seperti all out dekat sini. Demon Knight telah pun diketahui posisinya. Lot terus saja dikunci. Albert akan pulang bersama-sama dengan rakan-rakan setelah mendapatkan objektif yang diinginkan. Ya, pertama sekali kalau kita perhatikan 2 lot telah diambil oleh pasukan RRQ Hoshi. Diperhatikan daripada sudut kelengkapan item, Albert telah menyiapkan kesemua item yang perlu untuk beliau. Kekerasan, boleh saya katakan nyawa untuk seorang assassin, tebal setebal-tebal macam kek lapis, sukar untuk dijatuhkan. Retribution juga boleh saya katakan damage yang lebih besar daripada pasukan daripada RSGPH. Tetapi mereka perlu untuk mempertahankan dengan lebih baik. Sekarang ni Luminous Lord akan memberikan salam kepada turret di bahagian tengah untuk pasukan RGPH. Light perlu cari Xavier sekarang ni. Dia perlu cari Clay terlebih dahulu. Kalau Clay ditumbangkan agak mudah sedikit untuk RSGPH nak mempertahankan base mereka. Tapi kalau tak berjaya untuk mendapatkan Clay, sangat sukar. Setiap pancaran Donny Light dan juga stun akan dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi sekarang ini. Ya, yang lebih penting sebenarnya bagaimana dia ingin masuk tanpa membiarkan Vin mendapatkan pemain-pemain penting seperti Iman dan juga Aqua. Lot telah pun masuk terlebih dahulu. Tiada sebarang pull up yang terlalu crucial dilakukan oleh pasukan RRQ. Masih lagi bertindak disiplin seperti biasa. Cukup
satu sahaja laluan dibuka di bahagian tengah. Pasukan RSG juga masih lagi belum melakukan satu serangan balas. Tapi cantik terberikan dikombongkan dengan Aero. Iman dapat dikorbankan. Mendapatkan kill yang pertama. Orang yang penting telah pun dijatuhkan. Watak utama daripada RSCPS telah pun dikorbankan. Dimelkai nyawa yang agak rendah terpaksa untuk melangkah lebih dahulu. Pasukan RRQ telah pun membuka pintu yang kedua di bahagian bawah. Memberikan satu laluan untuk enhance minion masuk. Tetapi pasukan RSCPS masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan. Combo skill yang mengerikan. Saya lihat perkara tersebut dalam produk tapi kali ini dipakai. Telah pun berjaya untuk mendapatkan serba sedikit nyawa di Menkai. Masih lagi ada Immortality yang belum berjaya untuk diletupkan sebentar tadi. 5 orang pemain daripada pasukan RRQ telah pun mengepung daripada setiap arah untuk perkarangan pasukan RSG Filipina ini. Cuba untuk mendapatkan menara yang terakhir dan berjaya dengan adanya minion daripada bahagian belakang. Bin dia dah tunjukkan lagaknya sekarang ini dengan flicker plasuk dan tangkapan yang dia dapat itu kebetulan pula adalah Iman sebentar tadi dan hampir sahaja pasukan RRQC dengan gerakan menakjubkan daripada Vin mendapatkan kemenangan, tetapi benteng pertahanan daripada pasukan RSGPH masih lagi teguh berdiri. Damage dia tak berubah untuk clear. Masih lagi top number 1 ranking sekarang ni, hampir mencecah 100,000. Kerana inilah saya katakan pasukan RSGPH harus hantarkan segala senjata yang mereka ada untuk mendapatkan clay ini. Tetapi seperti mana yang Sunfrost cakap, Light perlu berhati-hati. Kalau dia masuk dengan perfect match, pastinya ada Vin yang akan tunggu di bahagian hadapan dengan menggunakan beladihan untuk memberhentikan pergerakan Light. Namun begitu, lot yang ketiga telah dihidupkan. Position pun telah diambil sekarang ini. Ya, posisi agak berbahaya sebenarnya di sini. Berisiko tinggi. Pasukan RSG kehilangan seorang pemain. Ada Immortal tapi Electro Final belum bergerak ke belakang. Iman diberikan perhatian. Ada Battle tapi tidak cukup dari segi damage sekarang ini. Light telah dikorbankan. Racing 2 daripada Skylar mendapatkan double kill. Iman telah digugurkan. Nada juga Aqua terus saja melarikan diri, merayu, meminta kemaafan daripada sang raja ini, yang mana mungkin mereka cuba untuk menamatkan permainan. Ada 3 orang menentang dengan 5. Minion juga ada. Ayun yang cukup mengerikan ini masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan sasarannya. Tapi kemenangan cuma dicari. Kemenangan yang pertama, Skylar memberikan mata untuk RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi, raja segala raja sekarang ini percaya untuk mendapatkan mata pertama mereka. Skylar, mata beliau tumpukan perhatian kepada Kristen demi mendapatkan mata yang pertama. Ya, satu mata telah dikumpulkan, diambil, diperoleh pasukan RRQ Hoshi. Selangkah untuk mereka tempahkan nama mereka di musim Grand Final. Apakah konsistensi boleh dilakukan ataupun tidak? Pasukan RGPS perlu lakukan satu strategi yang berbeza untuk menyamakan kedudukan. Ya, kedudukan pasti agak sedikit sulit untuk pasukan RSG Filipina sekarang ini. Yang mana lihat daripada penonton, semalam saya dah agak sedikit risau mungkin akan kurangnya penonton dekat Muay Kuala Lumpur ini. Tetapi nampak seperti hampir penuh ke seluruh seat. Ada pemain-pemain yang telah pun diberikan sorakan daripada peminat daripada Malaysia ini. Ya, benar sekali. Satu perlawanan yang cukup menakjubkan sebagai pembuka match untuk hari yang kedua terakhir Playoff MSC 2022. Aksi yang begitu menakjubkan. Flicker hook ada. Light dapatkan 3-man fatal leap pun ada sebentar tadi. Skylar yang memang tu